أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Maksudnya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah hukum pemindahan organ khinzir kepada manusia? Pemindahan organ ataupun tisu satu spesies kepada spesies yang lain atau diistilahkan sebagai xenotransplantasi memerlukan perincian yang mendalam. Xenotransplantasi adalah pemindahan sel hidup, tisu atau organ-organ haiwan yang berasal dari manusia atau pemindahan cecair atau sel badan manusia yang mempunyai hubungan dengan sel atau tisu bukan manusia langsung. Prinsip asas bagi pemindahan organ melibatkan manusia haiwan adalah haram menggunakan najis untuk berubat jika ada bahan yang suci. Bahan najis boleh digunakan jika ia adalah keperluan yang mendesak dan tidak ada bahan yang suci yang boleh digunakan. Walau bagaimanapun, para ulama bersepakat tentang haramnya penggunaan najis sebagai bahan ubat, namun berbeza pada keharusannya atas sebab darurat. Bagi mazhab Syafi'i, penggunaan tulang yang dikira najis tidak dibenarkan kecuali pada keadaan yang amat mendesak dan tidak ada alternatif lain daripada tulang yang suci. Majma' Al-Fiqh Al-Islami Rabitah Al-Alam Al-Islami yang bersidang pada 28 Rabiul Akhir hingga 7 Jamadil Awal 1405 Hijrah telah memutuskan bahawa pemindahan organ haiwan kepada manusia mestilah daripada haiwan yang boleh dimakan dan disembelih dengan cara yang syar'i sahaja. Selain daripada itu, hanya dibenarkan jika ada darurat. Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq, mantan mufti Mesir pada 5 Disember 1979, telah berpandangan dalam fatwanya, apabila bertembung antara pengharaman dan mudarat, kaedah fiqh perlu diambil kira. Apabila bertembungnya dua mafsadah, maka ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah fiqh ini juga telah disebut oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri semasa ditanya tentang hukum pemindahan organ khinzir. Berbalik kepada surah Al-Baqarah ayat 173. Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinkiti meletakkan dua syarat bagi pemindahan organ haiwan yang bersifat najis. Yang pertama, pesakit tersebut memerlukan pemindahan organ haiwan najis tersebut dan disahkan oleh pakar perubatan akan keperluannya. Yang kedua, tidak ada alternatif organ yang suci. Jika dua syarat ini dipenuhi, maka tidak ada masalah untuk pemindahan organ tersebut. Ia juga tidak memberi kesan kepada solat dan ibadah yang mensyaratkan kesucian atas faktor keuzuran dalam menggunakan najis tersebut. Sekiranya sudah ada alternatif halal yang ditemui, maka terbatallah keharusan ini. Walaupun begitu, organ khinzir yang telah dipindahkan kepada pesakit tidak perlu digantikan jika ia boleh mendatangkan mudarat kepada pesakit. Justeru, satu kajian yang lebih mendalam amat penting untuk menyelesaikan masalah yang kritikal pada masa kini yang terkait dengan rawatan dan perubatan. Wallahu alam.